Assalamualaikum and good evening. My name is Muhammad Mukrish Amir, and now we are at the home residence of Anjung Emas's owner for our interview today. Okay, Assalamualaikum tuan. Kami dari student daripada NSU. So hari ni nak tanya soalan berkenaan bisnes yang lakukan oleh tuan. Bisnes construction. Jadi soalan pertama adalah bagaimana syarikat anda mengurus pekerja baru untuk optimalkan kecekapan operasi dan untuk membangunkan kemahiran kerja berpasukan. So biasanya syarikat menguruskan pekerja baru yang diketuai oleh pekerja yang lama yang ada kepakaran, kerana biasanya kerja permainan ni terdiri daripada pekerja yang mahir dalam bidang batu bata, brickworks, kayu atau timber, lepas itu besi, dia punya reinforcement, lepas itu tanah dan sebagainya lah, mesin dan sebagainya. So kita letakkan pekerja baru di bawah pekerja lama untuk guide mereka ni sehingga mereka boleh bekerja independen sendiri lah. Biasanya di tapak kita ada seorang juta tapak, juta yang mahu segi tapak tu. Keduanya kita ada cloud work yang mengetuai pembinaan, itu plan apa dia akan check semua sekali, dan setiap kerja yang laku tu dia akan check lah, dia akan suka, dia akan kait semua, baru kerja kita buat ikut apa yang diarahkan oleh cloud work ataupun engineer dia tapak tu sendiri. Jadi itulah kita bangunkan pekerja tu. Biasanya pekerja baru ni dulu, sebab saya berniaga dulu, kita banyak menggunakan pekerja asing kerana pekerja orang kita sendiri, dia orang tak mahu kerja pembangunan ni kerana mereka tengok pembangunan ni kerja yang berat lah, berat dan terpaksa berpanas. Jadi kita biasa ambil orang Indonesia lah, dan kita jarang ambil, adalah Bangladesh kita ambil beberapa orang, tapi kebanyakannya kita ambil daripada Malaysia. Kita ada bukan 45 orang lah kita letakkan di store kita bagi di rumah sebagainya lah. So dia akan berubah lah, kalau kita kerja di Ipoh, dia di Ipoh, dan kalau dia beralih macam kita kerja di Johor, maka kita selalu akan rumah di Johor lah. Kita letak macam tu, itu cara. Okay. Terima kasih untuk soalan pertama. So untuk soalan kedua, apakah persediaan atau langkah keselamatan yang diambil jika terdapat gangguan dalam rantaian bekalan atau fluktuasi pasaran? Yang ini merupakan masalah kontraktor lah, kerana biasanya barang-barang perbelanjaan ini, walaupun kerjaan kita kerjaan yang diketuai oleh orang Melayu lah, Perdana Menteri Melayu, Sultan ataupun Agung Melayu, tetapi kuasa berniaga dikuasai oleh bukan orang Melayu. Jadi dari segi permintaan, faktori yang menghasilkan barang-barang permintaan ini dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Cina lah. Jadi maknanya kita untuk mengelakkan gangguan dan rangkaian bekalan, maka kita terpaksa rapat dengan pembekal-pembekal atau penghilang-penghilang industri. Biasanya kalau kita rapat, kita akan beli, kalau kita dalam permainan bangunan ataupun jalan raya dan sebagainya, pembangunan, kita kalau nak bayar cash, kita tak boleh nak berniaga, sebab kalau nak bayar cash modal mahal, dan kita memang tak mampu nak cari modal yang betul mahal. Dan kalau nak pinjam bank pun kita tak bisa bayar interest dan sebagainya, maka kita dari segi pulangan keuntungan akan berkurangan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita terpaksa baik kenal dengan pembekal. Macam kalau saya simen, siapa pembekal simen? Kalau saya nak kayu, siapa pembekal kayunya? Kalau barang lain lah, ataupun kita nak batu-bata dan sebagainya, penghilang ni kita kena rapat. Biasanya bila kita rapat, dia akan bagi kita kemudahan hutang selama 2 bulan. Mana kita payment kita dapat 1 bulan 2 bulan, dan dapat payment kita bayar dia lah berapa yang kita hutang. Dan kalau payment kena lambat lagi, dia biasa bagi kita hingga 3 bulan. Jadi cara itulah kita yang kena kontrol. Dan kalau tak ada juga barang di sini, maka kita terpaksa order lah keluar negara. Macam besi kebanyakan keluar di China. Tapi biasanya saya kena cakap Melayu, jarang yang ambil purchasing keluar negara, sebab
dia bekal kita secara bak, satu kapal, bersih satu kapal. Jadi kita memang peniaga Melayu biasanya tak buat itu. Biasanya saya dulu masa saya JV dengan public research kami, maka public research ni JV saya tu dia akan order selagi satu macam saya buat bank negara tu, maka bersih shortage dia akan order ke China lah. Dia bawa akan satu lot kapal. Jadi kita dapat murah dan bakalan berterusan. Dia macam itulah. Ingat secara joint venture lah kan. Okey, untuk soalan kedua dah. Okey, seterusnya soalan ketiga. Adakah teknologi percetakan 3D dilaksanakan dalam operasi ini? Jika iya, adakah ia memberikan impak positif kepada syarikat? Dia percetakan 3D ni kita kadang-kadang ada orang guna, tetapi jarang juga orang gunakan sebab dari segi construction ni kita banyak menggunakan plan lakaran. Bermaknanya bila kita nak dapat satu kerja, dia ada dua cara untuk dapat kerja. Satu cara untuk dapat kerja sebagai award terus, pemberian terus lah, direct award. Dia bagi saya terus, suruh dia bagi buat. Yang keduanya sebagai selective tender, mana masuk 6 orang, 10 orang, kita 10 orang masuk, salah satu akan dipilih. Selective tender lah. Yang ketiganya open tender, yang terbuka secara dalam Sarawak, maka kita participate lah. Pergi melawat tapak, ambil beli plan, kita kira kuantiti semua, kita harga, dan sampai masa dia tutup tender tu, maka kita masuklah, kita compete secara open lah. Jadi dia 3 cara. Dari masa saya dulu, saya direct nego pasal dia dapat, masa dulu lah, masa dia selective tender pun dapat, dan open tender pun ada dapat lah. Cuma dari segi tender ni kita mesti ada kekuatan dalam mengira dari segi cost tu sendiri. Warna QS yang ngira tu kena bagus lah. Mana dia kena ngira price yang current price masa tu. Kerana price ni kena berubah kan, kadang simen murah. Jadi dia akan kira tu kalau price kita bagus, maka insyaAllah kita akan dapat lah. Tapi dalam setahun mungkin kita dapat 1 ke 2 pun okey lah kan. Pasal satu kerja, satu projek yang kita dapat tu, dia sepaling kurang pun daripada mula asal kita dapat tu, kita mulakan projek tu, kita kena siap biasanya 18 bulan ataupun 20 bulan. Tapi kalau besar tu mungkin dia bagi 30 bulan lah. Kalau kita buat hampir 100 lebih juta, mungkin dia bagi 3 bulan. Dia ikut dari segi besar projek tu sendiri lah. Okey, selesai untuk soalan 3. Untuk soalan keempat pula, bagaimana organisasi anda mengaplikasikan strategi kreatif untuk menghadapi tekanan daripada persaingan dalam industri pembinaan? Dalam pembinaan ni memang persaingan ni memang cukup hebat lah. Kerana dia bila tender sama ada DK ke apa juga jabatan lah, mereka ke JPS dan sebagainya, dia berpandu kepada harga kita. Mana harga kita kena very kompetitif, dan kita juga kena ambil kira oleh kerana projek yang kita tender tu bukan kita siapkan dalam masa sebulan, dia mungkin dalam 18 bulan, 20 bulan, 30 bulan. Bermakna jadi kos yang naik, maka kita akan tanggung sendiri lah. Tapi masa dulu dia ada variation price, ada kadar perubahan harga. Bermakna kalau harga berubah pada beberapa beberapa barang seperti besi, simen, butter, yang majoriti dalam tu dia akan bagi perubahan kadar harga mengikut kadar harga semasa. Tapi selepas beberapa tahun lepas, Kementerian Kewangan dissolvekan item itu, maka dia tak bagi. Kerana kalau harga naik, kita tak ada variation order, tak ada. Perubahan kadar harga tak ada, maka kita nak tanggung lah. Jadi maknanya dari segi competition masa itu cukup kuat lah. Ini nombor 4 kan? Ya. Nombor 4. Jadi daripada persaingan entry ni kita memang hadapi lah. Biasanya persaingan entry ni, itu yang saya kata tadi dalam soalan yang pertama, soalan kedua tadi, kita kena rapat baik dengan pembekal. Macam contoh kita nak masuk tender jambatan. Jadi jambatan ni dia banyak pakai precast konkrit.
benda yang siap ditapak, bawa ke tapak dipasang. Contohnya beam precast, banyak perkaran. Tapi tiang semua ni semua kas di situ, maknanya korek tanah, masuk besi, kita kas ditapak lah. Tapi beam semua ni semua precast, maknanya precast dah kas tempat di tempat dalam precast tu, tempat fracture tu, dihantar dengan lori, kita akan launching lah. Jadi maknanya kalau kita rapat dengan dia, mungkin dia bagi diskaun lah. Kalau kata kita ada 20 orang, saya rapat dengan dia, katalah supplier tu contoh Aziz, kawan saya tu, dia buat ada partner dengan China, dia buat beam. Jadi bila bincang macam ni, okey lah. Dia kata dia bagi price, dia quote price kita lah. Dia bagi price kita, mungkin dia bagi kita price 5% rendah pada orang lain, ataupun 10% rendah lain. Jadi itu cara kita nak beat orang lain lah. Dari segi cost segi kita dapat daripada tempat yang kita beli. Kalau kita tak boleh compete tu, kita tak ada kuasa, kekuatan dalam apa ni, purchasing power. Memang susah lah. Dan saya masa saya berniaga tu, saya punya purchasing power ni Cina. Dia ada 2 orang Cina, perempuan Cina. Sebab kalau kedai ni, kalau Melayu punya kata saya engage anak saya jadi purchasing club, dia telefon cakap Melayu, Cina tahu Melayu, dia tak layan tapi orang mahal. Itu kalau lelaki sama, kalau saya pun sama. Tapi saya masa tu, pada saya sebelum saya jadi kontraktor, saya bekerja sebagai pegawai di Majlis Bandar Ipoh. So saya bahagian teknikal lah. Kebanyakan supply saya ni dah kenal saya itu, maka saya ada kemudahan untuk approach mereka, minta tolong balik lah. Kalau saya ada bantu daripada dulu, dari segi bayaran kita cepatkan dan sebagainya, kita baik dia. Bila saya berniaga tu, saya jumpa balik lah, maka kita akan tolong kita lah, cara itulah. Itu yang gunanya bila kita kerja dengan kerjaan, kita ada hubungan dengan awam. Jadi hubungan dengan awam tu, kalau kita baik, kita tak ada pada kita bila kerja tu, tak ada bila jaga projek orang, kita nak salahkan saja. Kalau salah tu salah lah kan. Kalau simen tak cukup tu kita kata cukup lah. Tapi kalau saja nak create problem, ada orang tu create problem pasal dia nakkan something in return lah kan. Something in return, kadang dia berbayar duit, ada mana tu. Kalau kita buat macam tu, maka kalau kita dah nak berniaga, mereka tak tolong kita lah. Itu depend. Kalau mana kita buat macam ni, kita ada berbudi ke mereka, walau kita budi kita tu insyaAllah dah makan balas lah. Jadi how kita survive lah, itulah kebaikannya. Try kalau government sebut berhenti, dia senang sikit nak berniaga. Tapi kalau orang yang tak malas kerjaan, tak ada langsung hubungan, dia susah sikit lah. Okay, selesai untuk soalan keempat. Soalan kelima adalah, apa kaedah pembinaan atau teknologi inovatif yang sedang digunakan oleh syarikat? Contohnya seperti pencetakan 3D, dan ini untuk meningkatkan kecekapan dan kelestarian dalam projek-projek. Yang ni kita biasanya 3D kita serah kepada jabatan lain lah. Kita ada jabatan, masa saya dulu ada jabatan kewangan, tak besar lah. Itu kita ada jabatan kejuruteraan, head by engineer lah. Lepas tu kita ada jabatan ukur bahan, head by QS lah. Jadi biasanya ada orang yang akan apply semua ni, kita bagi arahannya lah. So mana staff kita akan buat semua lah. Mana dari segi apa juga 3D and so on, dia akan apply. Kerana itu yang kompetent kita dalam segi itulah. Kalau kita bagus dari segi 3D dan sebagainya, mana dapat mencepatkan kerja, dan keduanya kita boleh organize kerja tu mengikut time frame. Dia kerja ni masalahnya satu, purchasing order kadang-kadang lambat kerja dia sebab kita purchase lambat supply. Kerana kita tak ada kawan orang tunggu, dia bagi orang rapat tu kan, purchasing lambat. Pertama. Keduanya dia sign, dia tapak pula kalau kita tak jaga, dia pengayam. Kalau macam break, satu pekerja, satu mason ataupun satu tukang bata, dia sepaling kurangnya dia kena aturkan 8 jam 1,000 break, 1,000 bata. Tapi kena diatur 4,000 bata, 400 bata. Mana kita kena kontrol, kena check.
berapa kan? Paling kurang dia kena clearkan 800 biji bata satu hari. Mana kalau dia tak dapat tunai kalau 800 biji bata satu hari, maka kita rugilah time tu. Begitu juga dengan pasar. Tengok kalau dia setengah tu bila dia guna plaster ni, kan, plaster ni dia guna plaster, dia ambil yang kecil tu kan, dia sapu Indonesia ni. Jadi kita tengok bila dia siap tu, tengok wavy. Dia macam ombak laut lah kan. So biasa plaster ni kita kontrol, kita suruh dia orang pakai long ni ada kayu panjang, pakai sekali mati dia, kita suruh dia strip tu kayu lah. Mana kayu tu rata lah plaster kan. So dari segi teknik tu kita kena memang kena sama ada kontraktor, engineer situ ada betul apa ni cloud work dia tapak tu, dia kena guide lah. Kalau dia tak guide, kita memang projek tu fail. Terutamanya bila kita buat jambatan. Kerana jambatan ni yang masalahnya masa kita piling. Pada jambatan bila piling biasanya di spec dia nakkan bukan zero setting, dia nakkan setengah inci setting. Maknanya kita pukul last 10 pukul dia masuk setengah inci. Dia 1 inci tak mungkin ada zero setting, tak boleh kecuali dia head batu lah. Tapi kalau kita zero setting, bila kita pukul lagi mungkin bawah ada pecah lah. Dia ke ujung apa ni file tu, file konkret file yang 4 segi tu mungkin dia pecah. Bila pecah pun dia hilanglah kekuatannya pasal dia tak ada ni. Biasanya kita bagi half inch set and so on. Jadi maknanya itu kena check properly lah. Maknanya orang yang jaga apa ni pukul paling tu dia kena be honest lah. Biasa bila dah set tu dia pukul 10 kita garing. Kita pukul 10 kita garing, tengoklah berapa different. Kau dapat different. Lepas itu habis itu kita kena buat test load. Jadi kalau kita nak loading tu membeban 100 tan, maka kita kena letakkan load tu 200 tan double. Load atas kita kena tunggu dalam 36 jam. 24 kali 3 apa? Kita kena 3 hari, 2 hari, 3 hari kita kena tunggu. Tu tiap-tiap jam kita kena check lah dia punya turun tu. Kalau turun tu dalam tempoh 2 hari atau 3 hari tu, kita tengok turun tu sama macam kita paling setengah inci, dia turun tak lebih setengah inci, maka kita lulus lah. Mana dia ada test dulu, bukan dia lepas pukul tu dia approve, tak ada, dia kena test dulu. Pasal tu pro, benda tu lulus lah. Jadi begitulah rumah tu lah. Cuma kalau rumah biasa begini dia pakai timber file je, kayu bakar tu. Asal dia tak apa, tak ada berat-berat kan. Tapi kalau kita buat jambatan, masih story building macam tinggi-tinggi berpuluh-puluh tangga tu semua, kekuatannya atas apa ni file lah, konkret file lah. Jadi saya akan teruskan. Tuan maaf. Jadi nama saya Aziz dan saya akan teruskan dengan soalan. Bagaimana syarikat anda memberi keutamaan kepada langkah-langkah keselamatan terhadap pekerja di tempat pembinaan? Dia bila kita melaksanakan suatu kerja, memang kerja ada syarat kan. Kita mesti ada apa ni pegawai keselamatan yang betul yang lah. Orang yang dah pergi ke apa ni macam ni khusus tu, ni ada khusus yang kerja organisasi kan, apa nama yang macam Abang Haji pergi tu, khusus keselamatan lah. Dia ada pegawai keselamatan yang kita engage dia, bermakna dia akan plankan dari segi keselamatan. Bermakna satu jalan yang kita boleh tempuh, kerana construction ni jalan ni tak boleh tempuh, takut bata jatuh dan sebagainya. Dia akan bagikan jalan yang berubah lah mengikut keadaan yang sesuai. Pertama, keduanya dia pula jaga dari segi kebersihan. Dia kena jaga kebersihan sebab kita takut juga ada penyamuk. Biasanya kalau ada lompat-lompat tu suruh dia pump minyak yang bunuh nyamuk tu. Yang kedua dari segi nyamuk. Yang ketiganya keselamatannya, pekerja-pekerja diwajibkan satu pakai kasut safety boot, keduanya pakai topi. Jadi biasanya kalau dua ni tak ada, kita tak bagi dia masuk sel lah. Bagaimana kita buat sel?
Dia setengah ada juga yang nakal, yang tak mau tu tiba dalam buka dan sebagainya. Biasanya pegawai keselamatan akan penalti dia. Ni kalau dia tak pakai, dia potong RM10 ke atau RM20, dia pergi buat penalti. Jadi to enforce keselamatan, dia kena buat proper program lah untuk tu. Yang ketiganya, mereka ni mesti ada khusus. Yang kita ni, dia ada sertifikat daripada CIDB. Jadi orang yang nak pergi site ni dari khusus CIDB, orang yang khusus dia kita hantar lah. Dalam sehari 2 hari khusus tu kita bayar lah. Biasanya seorang tu 200, 300, lepas tu dia ada dapat sertifikat tu, membenarkan dia masuk site. Macam saya pun, walaupun owner, saya kontraktor lepas tu, tapi dah masuk site, saya mesti ada sertifikat saya. Sertifikat yang boleh masuk site. Maknanya kita well equipped with all the project law lah, macam mana nak masuk tu. So, dia CIDB ada bagi, CIDB ada bagi tu. Kad hijau Kad hijau. Takkanlah. Okey. Jadi seterusnya, bolehkah Tuan kongsi pandangan mengenai bagaimana syarikat mengintegrasikan kaedah pembinaan ataupun teknologi inovatif seperti pembinaan modular atau bahan mampan dalam projek-projek seperti Universiti Azlan Shah atau Politeknik Behram untuk menunjukkan komitmen kepada kelestarian alam sekitar. Dia di projek ni masa sebab projek College Islam tu, dia bukan design lebih, dia tu tender, open tender lah. Maknanya dia sediakan kita plan dan semua ni. Kemudian kita tak boleh nak improve, dia tak boleh nak ubah. Kecuali yang kita boleh ubah kadang-kadang tu dari segi pembekalan. Bermaknanya kalau macam konkrit, kita nak cepat, maka kita akan pasang selo situ. Kita buat konkrit mixer di situ, yang bakal selo tu. Kalau kita tak ada mesin tu, kita sewa orang, suruh datang sini, kita beli daripada dia. 1 cubic meter atau 1 ton, how much? Jadi kita beli. Mana? Satu, kita save dari cost transportation. Keduanya, semen ni kalau lama, dia tak elok juga. Dia kena dalam tempoh masa untuk kita letakkan. Jadi salah satu advantage yang kita buat lah. Yang keduanya, dari segi construction juga, kadang-kadangnya yang bagi masalah ni dari segi formwork, papan acuan. Jadi kadang-kadang acuan ni ada setengah orang tu dia pakai papan biasa. Biasanya acuan, ada setengah construction yang besar-besar dia gunakan steel plate lah supaya dia, tapi steel plate ni mahal. Jadi kalau macam kita construction biasa, kita gunakan plywood lah. Jadi kita terpaksa gunakan marine plywood. Marine ni maknanya kalau kena air pun dia tak kembang, dia elok lah. Jadi kita guna itu dan kita boleh guna lebih kurang 2 kali je. Kali yang ketiga tu dia dah mula orang kata buntit sana buntit sini, dia letak dah. Jadi 2 kali je. Dengan cara itu, lepas tu yang ketiganya macam simen mortar semua ni kan, simen ni kita terpaksa bantu pakai mesin yang besar. Kita ada 2 mesin, ada yang mesin yang boleh buat 1 kubik meter. Tapi ada mesin yang boleh buat sampai 5 kubik meter. Besar lah mesin tu. Kita kena pakai yang besar lah. Tapi yang besar ni masalahnya, kalau kerja kecil tak boleh. Sebab dia punya production lebih daripada speed kita, laju kita. Tapi kalau kerja besar boleh lah. Macam banyak tempat yang kita gunakan. Okey, ada. Jadi bagaimana syarikat Tuan mengendalikan interaksi dengan komuniti dan hubungan pihak berkepentingan semasa projek pembinaan untuk memastikan hubungan positif dan mengurangkan konflik potensial? Yang ini dia masalah lah, kadang-kadang orang kampung ni jadi masalah untuk kita. Terutamanya bila kita buat bangunan situ, malam kita tentu ada kerja-kerja perawalan. Kerja awalan ni kerja-kerja pembersihan. Pertama bersih serap dan sebagainya, semak, sampah, kayu dan sebagainya kita clearkan. Yang keduanya kita kena labelkan tanah kan. Tanah tu kita kena label dengan mesin. Jadi biasanya masa melabel tu orang kampung akan, bila kata kampung tu banjir sikit, walaupun bukan kos kita, kerana bukan kita punya usaha, dia akan kata kita, biasanya kita akan cek
Ya itulah yang seperti dia kan, pegawai keselamatan dia akan cek. Kalau kita tengok apa ni air tu, ada air macam air apa ni tanah liat semua tu, itu mungkin daripada kita. Tapi kalau ada banjir itu bukan air tanah liat, bukan air tanah, bukan kita, maka kita kena explain lah kepada. Biasanya orang yang mewakili kita ni adalah SO kita lah. SO kita iaitu lah daripada pihak JK lah. Kalau JK lah. Kalau daripada konsultan lah. Kalau macam saya buat di Kuala Kangsar Sarawak, dia JK tu sebagai monitor je. Dia check kita meeting sebulan sekali. Itu dia check kita dari segi apa ni kemajuan kita. Kemajuan pun dia ada schedule kan, bulan ini kita kena siap sekian persen. So cukup bulan dia akan bayar kita sekian banyak. According to the percent that we complete the job lah. Itu dia bayar kan lah. Tapi kalau delay, dia stop kita, tak tahu bayar kita. Jadi maksudnya kita kena cope job tu ikut kemajuan yang set by JK lah. Kalau tidak dia tak bayar, satu. Keduanya pula, kalau ada failure, dia kadang-kadang ada failure dia dapat. Macam contoh, kita buat apa ni, macam saya buat Kuala Kangsar Sarawak tu, kita buat jambatan yang besar tu. Tapi sebelah sana ada jambatan kecil. Oleh kerana bila kita piling, due to the apa ni yang tak tu, dia ada macam ada desakan, kata ada perubahan dari segi tanah tu kan. Maka beris yang kecil sebelah tu dia fail, jatuh. Jadi saya masa tu dekat pengarah JK Datuk apa ni, Datuk apa India lah, lupa mana-mana. Datuk dia call, dia kata jambatan jatuh, you kena buat baru cepat. Saya kata mana ada, macam mana nak buat, mana tu. Dia kata boleh ada JK tolonglah pinjam saya Bailey Bridge. Dia ada Bailey Bridge yang tentera kan. Bailey tu mana jambatan yang siap pasangnya. Pasang lah. Pasal jambatan bukan besar. Kalau besar tak boleh lah. Jadi dia pasang lah. So kita tak ada apa-apa lah. Jadi maknanya kita dengan SO tu biasa pengarah jaga negeri lah. Kalau saya buat kerja dulu, saya buat kerja di TIDM, SO dia pengarah JK Malaysia. Jadi kalau pengarah JK Malaysia, dia kena, kita kena rapat dengan dia lah. Kalau pengarah JK Malaysia kena rapat, jadi minta dia bantu kita lah. Biasanya kontraktor ni kalau kita tengok macam tong sampah lah. Kalau kita ni bila kita buat kontraktor, biasanya SO ni mereka semua betul, kita semua salah. Apa pun kita kena. Macam tu, macam apa ni, tong sampah lah. Coba je. Tapi sebenarnya kalau kita tak ada, dia pun tak boleh complete the job. Kita ni, yang betul kita yang exercise to complete the job. It's not the consultant, bukan yang jaga kan. Jadi maknanya hubungan dua hala kena ada lah. Biasanya macam saya biasanya masa saya kerja tu, pengarah jaga Malaysia pun kena, Perak pun kena. Jadi kita ada kawan-kawan gitu yang dia rasa boleh ada unsur tolong menurung lah di segi faktor. Kadang kita tak nak bila ada SO tu, dia benci pada kita, dia akan create problem tu. Walaupun tak ada problem, dia akan create. Susah. Saya masa buat Bank Negara tu ada konsultan ni daripada Australia. Tapi yang konsultan yang on behalf the Australia tu Melayu. Orang melatih jaga dia sebab dia memang tak suka beri kita. Pasal job tu dia masuk tender, kami lain tak dapat, kita dapat. Jadi dia macam yang tekan kita lah. Jadi macam kita pakai scaffolding tu ada besi tu. Besi nak manjat tu kan. Dia panggil scaffolding. Biasa scaffolding ni kita boleh pakai yang biasa. Dan tempat saya lagi satu pakai yang biasa. Tapi tempat saya dia suka pakai besi yang besar. Ya. Halo. Selamat datang. Ya. Okey dan saya besok saya call. Sekarang ada meeting. Okay, tomorrow I call. Tomorrow around 10 o'clock morning. Okay. Thank you. Okay. Kat mana kita tadi? Yang tu pasal hubungan.
Dia mana keruban kita dengan SO tu kena baik lah. Jadi macam masa saya buat di di Bank Negara dulu, ini kita off record lah kan. Apa dia minta kita bagi. Whatever dia nak kita bagi. Biasa dia mana nak entertainment lah, kita bagilah. Itu waktu dia problem juga. Jadi kadang-kadang kita kena wash up dalam meeting lah. So masa meeting dengan Bank Negara, masa itu Zeti lah dia macam kan. Zeti perempuan kan. Saya kamu lah, saya kata kita buat kerja ni bukan dia jangan ambil. Kita buat kerja ni kontrak biasa. Maksudnya kita tender, kita kira based on plan provided by Bank Negara. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dari segi plan, Bank Negara terpaksa siapkan plan bagi kepada kita. Tapi sekarang kita ada perubahan plan, dia minta kita siapkan plan certified by engineer. So saya kata that incur more cost. Maksudnya lebih lah kita kena bagi duit. Tekan orang nak buat sign free lah kan, kita kena bagi duit satu. So kita nampak kan SO ni macam tak nak kita siapkan kerja ni. Macam dia nak penalize kita. So saya kata kalau dia rasa nak penalize kita, may as well I terminate this job. Bila saya terminate the job, kerjaan akan ambil action pada saya. Putuskan lesen saya. Mana dia lesen saya dia gantung lah. Tapi tak apa, saya tahu orang lain Cina kontraktor pakai lesen Melayu, dia jalan juga. So may as well saya tanda orang lain lah. Berapa saya siap kerja ni? Kalau dah niat dia tak bagus pada saya, dia nak cari saya rugi, berapa saya nak cari rugi, nak cari mati, baik saya tinggal kerja ni. So after saya bagi tahu itu, governor tu baru dia ada tangkap. Ada staff-staff ni yang memang dia tak suka kita. Bila dia tak suka kita, dia cari jalan untuk naik kita lah. Tapi kita kena cari lah. Kerana pertamanya kita decision kena pancual. Kalau tempat kita kena laporkan dia, kena laporkan. Keduanya, kita mesti hak kita. Kita ada hak, kontraktor ada hak kita. Maksud dalam kontrak, dia bukan satu side. Kontraknya ada dua side. Hak kontraktor pada, hak owner pada, hak konsultan pada kan. Dia tak boleh gunakan hak konsultan untuk penilaian kita. So kita gunalah. So kita kena speak out. Macam dulu saya buat plus, Liburan Plus. Liburan Plus ni kita buat kerja kata 60%. Dia bagi kita 20%, dia gantung kita 40%. So saya kata, kita dah keluar modal. Kita kata dah siap dah 20,000. Dia bagi kita 5,000. 15,000 dia tanggung. Saya kata kalau 15,000 saya nak cari mana? Dia pelan galakkan saya pergi cari cuti lah. Siapa nak bayar interest 5% sebulan? Kita not fair lah kan. Kita wise lah. Baru mereka kadang-kadang marah lah. Bila kita sebut tu, mereka marah lah kita. Tapi kita kena bagi wise lah. Last macam tu dia bayar kita lah. Dia tu. Dan soalan terakhir daripada saya, bagaimana syarikat tuan menguruskan risiko dalam projek pembinaan, terutamanya berkaitan dengan cabaran yang tidak dijangka seperti perubahan bencana alam? Dia perubahan bencana alam ni ada dua lah. Kalau bencana alam, biasanya kita bila kita start construction, apa juga pembinaan, kita ada insurans. Satu, kita ada contractor or risk insurance. Mana apa juga risiko ditanggung oleh itu. Keduanya maintenance. Mana dia ada insurans yang meliputi daripada awal sehingga time time maintenance period. Biasanya kalau kita sudah kerja 2 tahun, dia ada lagi maintenance period 12 bulan atau 8 bulan. Maknanya insurans tu cover daripada kerja start hingga kepada end of maintenance maintenance lah. Jadi ada insurans covered by insurans lah. Kalau apa-apa itu kita akan claim insurans lah. Kedua, yang ketiganya kita ada sosok. Maksudnya kita ada percarungkan sosok, API semua kita carungkan. Kalau apa-apa yang berkenaan kaki tangan ni kita refer kat sosok lah. Dia akan cover lah. Kalau tidak kan, kalau tak ada tu kita tak boleh nak jamin apa. Benda yang macam ni. Contoh katalah saya masa buat satu ketika tu saya buat repair Cerun. Cerun ni di border Siam, Thailand border, Malaysia border kan. Dan hutan banat tu lah. Tapi dah bila kita repair Cerun,
gajah ada. Ya, kalau kita buat piling cerun ni, kita buat piling nak tahan dengan cerun tu kan. Lepas tu kita buat ni batu, lapisan batu semua supaya tanah tak lari. Malam-malam gajah ni di bawah kerja tolak habis piling kita, habis dia. So kita tak boleh nak ganti apa, jika pun tak boleh ganti kan. Saya kabur pada pekerja dulu. Ada budak Kelantan, saya kata, ya orang okey lah pasang api. Biasanya gajah ni kalau api dia takut. Mereka ni taklah orang Kelantan, pengerja ni orang Kelantan, memang kah kepala kan. Dia berkata apa, dia kata, mana ada gajah sini. Gajah ni, you tak boleh challenge dia. Gajah harimau ni, buaya you tak boleh challenge dia. Ada six sense dia boleh dengar. From that far dia boleh dengar apa kita cakap. Malam tak bila kita masuk kita punya side office tu, cabin lah. Habis dia tekannya habis lah. Tak boleh. Dia tak boleh hilang begitu, kira loss lah, total loss lah. So paling tu pun kita kena paling balik. Lepas itu kenalah kita, memang para ni gajah tak boleh nak pagar. Mana marahnya. Kalau ada pagar yang guna electric fan tu kan, pun dia tak peduli. Pasal dia tebal kulitnya, dia langgar je. So cara dia satu, kena puduk dia, kedua kena bakar kayu, api. Sebab gajah ni, dia macam bukit ni, dia boleh turun. Dia boleh kaki depan tu, kelak dengan nano ini lah dia boleh turun. Dia memang badan besar boleh turun. Jadi yang macam tu saya katakan risiko tu memang ada lah kan. Tak ada yang boleh kita usahakan, ada yang tak boleh kita usahakan. Tetapi kalau kata kontor kan, macam ada permainan-permainan macam di Gerik tu, ada satu permainan tu, ingat kontor tu kan. Bukan saya buat, orang lain buat lah. Failure dia punya filing. Itu kerjaan akan penalize the consultant lah. Bermakna dari segi consultant private job. Private job ni dia buat, macam saya buat kerja dengan kerjaan. Bermaknanya SO pengawasan oleh kerjaan sendiri lah. Sama ada JK, JPS, macam jabatan lah. Tapi kalau buat kerja dengan swasta, biasa yang awas kita ni, SO kita adalah consultant mesti. Bermakna arkitek dengan engineer lah. Tetapi biasanya perusahaan ni, konsultan tu dia orang tak supervise sebab developer dia tak bagi duit orang untuk supervise. Lepas tu kena bayar lah kan. Macam engineer tak suruh bayar RM6,000, dia kena bayar lah, dia tak bayar. Macam mana you nak engage engineer jaga situ? Mana tak ada. Biasa leave it to the developer lah, jaga sendiri. Itu dia kontor tu pasal mana tak ada set. Paling tak cukup dalam, dia tak ada set kontor. Tapi tak tahu kes, tak tahu lah pergi bakar-bakar dan sebagainya. Adalah satu kes tu di Ipoh dan juga ada bapa tu engineer, kawan saya lah. Anak dia lalu tu di jalan ke Jalan Kawan Simi. Jalan Kawan Simi tu, masa dia lalu naik motor kolap, jatuh meninggal. Dia ada jadi polis kes lah, itu semua insurans kau lah. Tapi itulah masalah construction ni, kena careful lah. Pasal kalau terjadi begitu, dia kena polis kes dan sebagainya, satu. Keduanya dari segi keselamatan, tadi saya sambung sikit. Kalau kita kena cukup sabot, tanda notis. Kalau kita lagi 100 meter, kita ada notis bagi tahu construction tengah berjalan, pembinaan sedang berjalan. Lepas itu berjaga-jaga kita ada tu. Jadi kalau ada sembot, kalau jadi kemalangan, kita tak ada salah lah. Mana orang yang lalu tu salah lah. Saya pernah kena sekali masa buat jalan di Parit. Itu daripada Sri Iskandar ke Bukan Parit. Jadi jalannya new road, jalan baru, dalam hutan. So jalan tu tak siap lagi. Jadi kita dah ada lah, kita ada sembok pasal JK minta kita ada sembok semua. So ada polis, tak tahu dah naik motor, polis kan naik motor kan, pergi ronda-ronda. Tahu macam mana dia jatuh. Dia jatuh patah tangan. So dia claim saya lah. Dia claim saya masuk. Tapi kita bagi tahu kat insurans, insurans ambil gambar lah, gambar yang kita ada sembok, gambar ini tak boleh lalu, ni jaga semua ada, dia bagi tu.
kita pergi mahkamah lah, insurans pergi mahkamah lah kan. Kita menang lah, dia kalah lah. Tapi lepas itu polis datang lah jumpa, dia kata minta tolong kita, nak minta tolong lain. Tapi you bawa okey dengan mahkamah, kita lain. Kalau minta tolong mata awal, boleh lah saya bayar kan. Boleh lah few thousand with deposit kan ni, bagi you tak apalah, macam act of donation kan. Tapi kalau you dah bawa kita ke mahkamah, tekan kita nak bayar lagi kan. Tapi merayu-rayu kita bagilah kan. Certain orang mana itulah dari segi keselamatan very important dalam construction. Kerana kalau kita tak jaga, tak ada proper signboard dan sebagainya, kerana signboard ni ada dia punya peraturan dia yang kajian dah tetapkan. Bukan kita suka letak je. Ada yang 30 kaki, ada 20 kaki. Jadi signboard tu berubah-ubah dengan keadaan kan, dia masih ada. Kalau tak ada tu, kita akan problem lah. Jadi satu kes kita kalau kita tu maknanya kita tak ada apa lah kan. Baik, terima kasih dah. Saya kembali kepada Fifi. Alright. Okay, so nama saya Muhammad Fikri. Okay, soalan yang ke-11. Bagaimanakah Tuan mengendalikan tempoh masa yang singkat dan situasi tekanan dalam industri pembinaan? Dia biasanya belum kita dapat kerja, kita diminta buat apa ni, program of works. Program lah. Kalau kita dapat kerja tu dalam tempoh 18 bulan, kita buatlah schedule tu 18 bulan. Kita buatlah graf sebulan berapa date, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa, dia adalah graf naik sampai dia turun balik siang. Jadi biasanya kita akan check itulah, kata sebulan patut kita boleh charge 10%. Tapi bila kita check di site, tak dapat 10%. Dia monthly remitting. Dia akan monitor kemajuan dia tapak. Satu agenda kemajuan dia tapak. Kita kena bentang lah. Kita punya kontrak, kita punya engineer tapak dia kena bentang lah. Jadi kalau ada delay, dia akan suruh kita catch up lah. Biasanya delay ni oleh kerana satu delay bahan apa ni, permintaan tak dapat. Keduanya hujan. Ketiganya benda-benda yang apa ni, kontur ke adanya rebak dan sebagainya. Tapi biasanya kalau delay disebabkan bekalan, kalau kita prokan kepada kerajaan bahawa bekalan memang tak ada. Memang masa itu simen tak ada di Malaysia, besi tak ada. So kita dapat surat daripada pemekar. Jadi dia akan consider exchange of time lah, tambah masa. Satu, keduanya kalau dikiranya apa ni, bah dan sebagainya, itu act of God kan. Itu dia pun akan tambah lah. Pasal act of God dia tak boleh buat apa kan, insurans pun tak cover. Yang ketiganya delay oleh kita sendiri, lambat barang ada, tak boleh barang, supplier tak nak bagi, kita berhutang tak dapat. Yang ini kena penalize lah. Biasanya delay ni dia akan bagi maksimum 20%. Kalau 20% kita masih 20% kata, biasanya dia akan bagi surat kita recommend untuk terminate kita punya kontrak, untuk apa ni, terminate, putuskan kontrak kita lah. Jadi biasa tu dia akan penat. Dan tu bila terminate itu, dia masalah kita, apa juga duit yang kita bagi kepada dia. Kita boleh duit ni kita ada performance bond. Maknanya kalau kita pay job tu, kita ada certain money kita simpan sebagai performance bond selain daripada insurans dan so on. So nak payment pun kadang-kadang kita ambil advance payment. Mana penurunan bayaran, mana kita start kerja kita minta advance payment. Biasa dia bagi 10 to 15%. Tapi dia sebelum dia release advance payment, dia nak kita bagi bond je lah. Tu garanti kalau duit ni kita pakai, kalau dia tak siap, apa dia nak ambil balik kita? Tu dia kena bagi bank lah ni. Bank garanti lah. Kalau 10,000 kena bagi bank garanti 10,000 macam tu lah. Kemudian kalau kita ambil duit ni, kita tak buat kerja, dia bank garanti dia ambil lah. Jadi dia ada itu dari segi kerjaan ni, security ni ada. Tapi kita kena jagalah. Berbalik soalannya apa yang terlupa sekali? Silakan. Bagaimanakah Tuan mengendalikan tempoh masa yang singkat dan situasi tekanan dalam industri? Mana satu tadi dari segi format work kita kena ikut. Kita kena check every month, kita kena check lah orang kita. Keduanya supply of material kita kena check.
material pun bukan kontraktor, bukan kita bawa ke site kita boleh pakai tu. Tak ada, kita kena minta SO JK lulukan. Mana kita kena cepat lah. Mana kita tampak site, kita minta tulis kat JK. Okey, kita dah siap ini, please check, please apa ni, please check lah so on. Dia check, dia sign, baru kita boleh pakai. Jadi segi proses itu kita percepatkan. Kalau kita lambat proses tu, kita tak boleh kontrol. Keduanya, kita kena check dari segi progress, input schedule kita, tepat atau tidak tepat. Keduanya, bekalan barang pun mesti tepat dan diluluskan oleh SO. SO dia JK lah. Kalau JPS, dia lulus dia baru kita bakar. Jangan pula kita dah sampai ke site ni, kita dah memang barang tu sama, saya pun nampak benar lulus. Tapi saya tak ada authority untuk luluskan. Authority ada SO. Jadi kena percepatkan tu. Jadi cara itu. Yang ketiganya, pekerja. Pekerja kena cepatlah. Kalau kita suruh tu, dia kena buat terus. Dia tak boleh delay. Kalau dia delay, memang delay kita, delay kita punya progress lah. Cara tu lah kita kontrol. Seterusnya, soalan ini, apakah strategi yang syarikat Tuan digunakan untuk menggalakkan kepelbagaian, keadilan dan inklusif dalam tenaga kerja dan subkontraktor? Dia bahasa ni, kita biasanya dia kontraktor ni ada beberapa cara. Satu yang kita buat sendiri, di mana saya kontraktor ambil pekerja, saya buat sendiri. One. Keduanya, kita pakai package. Maknanya, okey, kita panggil subkontraktor, okey, you kerja pasang bata dengan plaster. How much per square yard you require? Cost. Barang saya punya, dia kerja aja, upah kerja, dia bagi tahu. So, yang ketiganya macam bumbung. Kita kata atap, sekian square feet, berapa dia nak upah? Pasang, beli, kita belilah. Jadi kita bagi itu kalau untuk cepatkan, jadi dia akan buat lah. Jadi kita bagi dia sum. Jadi kita compare lah cost material kita berapa dia, workmanship kita berapa dia, profit berapa dia, kita compare. Kalau within kita punya price tu, kita bagi dia lah. Tapi kalau kata rega RM1, kita kumpulkan barang, kos pembinaan dia tadi, untung udah makan RM1.20, kita tak boleh bagilah. Kita cari yang murah lah. Mana kita kena buat selective, kita buat selective tender lah kepada pekerja-pekerja lah. Kalau bagi murah tak ada. Kata kita nak buat untung pun, nak survive, dari segi keuntungan tu sendiri. Jadi kita biasa kita sell lah. Kalau kita nak buat sendiri, memang tak mampu lah. Macam contoh, kalau kita buat jalan, jalan ni biasanya korek tanah. Korek tanah ni kita tahulah berapa biji dia nak, kita korek lah. Sebelum kita apa-apa, kita kena roll, kena compact kan, kena kejapkan tanah tu. Lepas tu kita kena guna layer of sand. Dia ubah sand dalam 2 inci, 3 inci. Lepas tu dia ubah crusheran. Sekarang ni bukan crusheran yang pada pecah-pecah tu kan. Dia crusheran tak boleh lebih pada 6 inci satu layer. 6 inci kita kena roll, 6 inci kita roll. Tapi sekarang ni dia membuatkan dua kaki. Tak roll tu yang tanah jalan tu menurun kan. Dia tak ikut spek. Jadi biasa kita itu semua kita buat sendiri. Macam jalan lain kita buat sendiri. Tapi bila sampai kepada permukaan ya, kalau jalan lah, permukaan itu premix, dia hitam kan. Biasanya kita kontraktor, kita tak beli mesin lah. Kalau kita bukan kontraktor nak buat permit macam India lah. Biasa kita bagi India tu okey. Kita beli permit, you upah apa dia nak, 1 tan. Katalah kita beli permit tu dulu lebih kurang dalam RM100 1 tan. Upah dia nak RM20, RM120. Kita ada RM125, ada lah RM5 untung lah. Kalau itu kita bagi dia. Sebenarnya kita buat jalan sehingga ke tahap crusheran, base dan crusheran, sub base. Itu final layer tu kita sub pada ruang lah. Kalau bangunan, kalau jambatan, kalau ni jalan. Tapi kalau bangunan, dia banyak aktiviti. Aktiviti dia tingkap, culture, macam-macam lah. Buat bilik, partition, buat atap, ceiling, ada yang plaster ceiling, ada yang ceiling gantung. Dia setiap aktiviti ni biasa kita akan subkan kepada orang lah. Orang dia akan masuk. Macam biasa ni kalau kita nak masih, kita tak ada kepakaran. Satu orang dia tak boleh buat semua sendiri. Mungkin setengah kita buat, macam buat konkret kita boleh buat lah semua kan. Biasa yang lain kita sub dengan orang lah. Jadi itu caranya. So
Lepas tu kita kena jaga untukkan masa katakan tadi. Sebab masa tu masalah. Maknanya kita kena tahu sebelum masuk ceiling apa kita siap dulu. Mana dinding dah cat semua sekali. Baru kalau tidak masuk kita sebelum masuk plaster ceiling macam ni, biasa kita tak cat dulu. Kerana dia akan kotor. Biasanya habis ceiling baru kita cat totally lah. Jadi kita kena organize lah aktiviti itu consequent to the job yang kita nak continue kan. Kalau kita tak atur tu dia masalah lah. Contoh kalau kita buat plaster, kita dah ada simen ni, kita dah konkret simen ada, kita buat plaster, tu simen dia jatuh, dia tak ada scrape, tak ada buang. Jadi 2-3 hari dia tahan. Bila kita nak buat floor tiling masuk, kena scrape lah tu. Kadang-kadang kita rasa hacker pula kena pecah kan. Jadi itu kita kena check lah. Itu yang membuat kita lambat kerja dan sebagainya lah rezeki. Kerana pekerja ni kalau kita tak boleh awasi, dia macam kita contoh untuk keselamatan untuk selamatkan kos kita. Kadang-kadang bata ada 2-3 bata tu, dia tambah je dengan tanah. Tapi kita kena check ada bata sukuti letak sesuatu kita guna kan. Jadi memang yang pertama kita check waste of material on site lah. Itu kena club work di situ kena tengok lah. Kalau tidak pekerja dia ikut senang dia lah. Macam simen, dia kata dia bancur simen, dia dah bancur sikit, dia pakai half bag tu tinggal. Kalau dia tinggal tu dia dah tak betul-betul baik, tak ikat apa semua. Besok simen dia dah masuk angin, dah tak boleh pakai kas. Rugilah itu kita kena the waste of material semua kita kena pantau lah. Okay. Yang seterusnya, bagaimana syarikat Tuan kekal terkini dengan inovasi dalam teknologi mesin yang digunakan dalam pembinaan, terutamanya yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia, dan bagaimana perniagaan mengambil keuntungan daripada kemajuan ini, seperti contoh dia penggunaan mesin pembinaan canggih dengan penyebar bata robotik ataupun drone otonomi. So far masa saya buat dulu tak ada lagi robotik ni Lely dia introduce lah. Tapi masa itu tu how to save, biasanya saya tu buat, saya ada mesin sendiri. Maknanya crane, saya ada crane sendiri Pak Vijay. Macam excavator, saya ada excavator sendiri. Backhoe tolak tanah kita, semua ada kita perang sendiri. Kerana kalau kita nak sewa dengan China, kata kita besok kita nak angkat barang dengan crane, kita sewa lah manusia kami. Besok boleh ke 10 pagi? Oh tak boleh Anjir, besok saya full, saya lose lain lagi 2 hari. Jadi kita rugi dong. Biasanya kita sendiri lah. Mesin macam kata backhoe yang tanah tu kita kena ada sendiri lah. So biasa kontraktor kalau kita nak hidup kena ada machinery sendiri lah. Tapi road matic ni dia sampai sekarang tak ada lagi. Saya tengok tak ada, dan macam saya tengok di KL pun tak pakai lagi, masih pakai manual lagi lah. Saya tengok tak ada. Tapi kalau kita tengok dalam TV tu, memang adalah set tu kan, ada letak tu sekali. Kalau itu dapat pakai memang bagus lah. Cuma masa kita dulu, kalau kita buat konkret on the floor, biasanya kita ambil kayu straight edge. Kayu macam ni buat, ini ada kayu. Kayu ni sini katalah 10 kaki. Kita ada kayu 12 kaki sini. Mana rubuh konkret ni kita compact, kita biasa pakai vibrator kan. Pakai vibrator tu dia dah compact. Kerana konkret ni kalau tak ada pakai vibrator, dia akan ada vacuum dalam tu. Bila ada vacuum dalam tu, maka besi tu akan karat. So dia tak tahan konkret tu. Biasa kita kena konkret tu betul-betul konkret lah. Konkret mana memang solid, dia 100% solid. Dan konkret ni macam ni, konkret ni dia macam badan kita, macam flash kita ni. Tu besi yang kita buat tu, besi tu kita punya tulang lah. So tulang tu dikuatkan oleh konkret. Tapi kalau tak ada konkret, tulang tu pun tak boleh. Kalau tak ada tulang, konkret tak tahan, dia failure. Dia kena dua combine lah, dua tu. Jadi kena atur betul-betul lah. Sebab itu besi-besi ni bukan kita boleh suka macam besi kita langgar je, tak boleh. Dia ada kaedah-kaedah. Kalau kita jambung, dia ada berapa D, ada 40D, 40 diameter. Mana kalau besi itu
setengah inci. Kalau sambung dia kena ada 20 inci sambung tau. Kadang-kadang orang kalau tak ikut dia buat macam ni lah, dia tak boleh, jadi dia boleh lekang. Lepas tu dia ada sistem dia, kita kena bengkok. Kena dalam konkret dia kena macam ni, kena lock. Jadi semua tu adalah, dia ada sistem-sistem tu kita kena ikut lah dari segi safety projek sendiri. Kalau fail, kita kena tanggung lah. Lepas itu pula dari segi apa ni soalan ni? Soalan dia kekal terkini dengan inovasi dalam teknologi mesin dan digunakan dalam pembinaan terutamanya yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya. Lepas tu bagaimana perniagaan mengambil keuntungan? Okay. Sebab itu saya kata macam saya dulu yang tak ada filing tu tak ada lah, yang mentok tu tak ada kan. Biasa kita akan sub lah, sub kan, lain semua kita sendiri lah. Kita ada. Kalau tak ada sendiri memang tak boleh nak tak, kerana mesin ni biasanya macam beko lah kan. Sekarang ni pun kalau sewa beko tak silap saya tak tahu Miro dah 200 lebih lah satu hari beko lah. Tapi kalau kita sendiri sewa kita tak payah. Beko tu kemahal lebih kan 100,000 je. Jadi kalau second 70-80 ribu je tu. Tu back pusher yang telak belakang kan. Masa tu 30 ribu, 20 ribu dah tu. Okay. Habis tu macam yang harus angkat dah kan. Kita kena beli, kita kena beli juga nak angkat barang tu. Tekan kita nak angkat pakai menu angkat tu mana dah kita pakai lift wallet tu lah kan kita pakai. Jadi mesin-mesin tu kita kena ada. Lepas tu pula mesin kata nak konkret tu kita nak ada. Lepas tu waker kalau tempat kecil, kalau kata tempat dah kecil, roller tak boleh masuk. So kita kena pakai waker lah, pakai entak lah. Dia mesin tu entak-entak. Dia alat tu kena cukup lah. Kerana kalau tak ada alat tu, kalau kita tak prepare site tu betul, terutama tak apa lah. Kerana kita boleh berdiri, kaki lah, kalau kaki lemah dia failure lah kan. So di site ni sama ada bangunan ataupun apapun jawalan, mana prepare site tu kena proper lah, mana kena kejap. Sebab itu dia ada test lah. Kita ada lab untuk test bumper compaction dan sebagainya. Dia besar JKR akan tengok lah. Kalau dia tengok, yang test bukan kita, JKR lah. Dia hantar staff dia, kalau DBI staff lah. Dia hantar dia pergi test lah, dia test tu dia bawa ke dia, baru kita boleh jalan lah. Kalau yang dia masalah tu macam private developer tu, dia pun kena test. Dia kena test. Lepas tu private developer ni SO dia biasanya pembandaran lah, engineer pembandaran pergi check dan sebagainya. Itu dia check lah seperti. Alright, seterusnya di mana tuan lihat peluang untuk inovasi dan peningkatan dalam industri pembinaan dan bagaimana tuan kekal inovatif dalam pendekatan kerja tuan? Dia yang ini sepatutnya kita so far tak ada lagi pengataan yang terbaik. Kita tak masa ada precast konkret lah. Dan sekarang ni kerja dah mulakan precast konkret. Berwadangnya dinding kita siap datang pasang, adalah dia punya join semua kan. Lepas tu piling kita kena buat lah, piling dah pukul biasa lah. Dinding, beam semua dah ada precast, kita pasang saja sekarang ni. Jadi sekarang tapi saya rasa Bumi Mitra sehingga kan ni saya dah penci dah, tak buat dah kerja ni, saya dah penci lama dah. Masa saya dulu ni dalam pesantren kontraktor, boleh bicara di Kuala Lumpur ataupun di Perdagangan Melayu Malaysia tu, boleh bicara pun saya selalu lah terus dia ada kepada jadukuasa supaya kita share. Saya ada model, kita share semua orang, kita buka satu factory yang boleh buat bekalan mana konkret, berikan konkret kuari. Tapi saya tengok tak ada, bila kita move dia tak ada. Kecuali yang saya tengok kawan saya daripada Kelantan, ada arahnya Arwah Tuan Ibrahim tu, dia buat somel. Ada lagi satu kawan tu di Pahang, dia buat kuari. Tapi Perak saya tak tengok, Perak Selangor saya tengok. Di Kelantan, di Pahang saya tengok ada. So mereka ni, benda-benda ini kalau mereka ada, dia buat kontraktor. Barang tu dia beli murah dan net dia pun untungnya kan, macam kita tak ada. Jadi kita nak beli barang penuh. Jadi sekarang tu saya galakkan tu supaya kita ni kalau nak majukan Bumi Mitra ni, kerjaan kena set kan.
kena pemainkan atau jadikan company ni untuk menuju kepada arahan production, pembekalan. Tapi sebab kerjaan fail tu galak kontraktor Kota Melayu ni untuk binaan. Bila kita tak ada binaan, kita tak boleh fight. Macam mana? Macam saya nak beli butter, Cina kawan dia kata 8 sen satu butter. Saya pergi beli dia nak 10 sen, 10 sen. Mana Cina dah save 2 sen, saya dah rugi 2 sen kan. So macam mana nak compete? Sebab itu dulu kita galak kerja. Saya terus sebelum CIDB ditubuhkan, kita ada bincang dari forum pemerintah dulu. Kita kata CIDB ni sepatut ditubuhkan untuk bantu pemerintah. Tapi sekarang bila ada tubuh, bukan dia bantu kita, dia jadi macam gaya enforcement kepada kita. Itu salah, ini salah. Patutnya dia lah train kita. Kan yang pasal ni institusi menuju kerjaan untuk pemerintah, tapi dia bila sampai tak jadi. Jadi part of failure kita ni, satu kelemahan kita sendiri. Kita punya kelemahan, kita tak ada inisiatif nak macam China. Kalau dia kata nak buat perumahan, saya banyak kawan kita, dia tak ada duit, dia kongsi 10 orang, dia buat. Bila dah ada untung tu dia pecah. Okey, dia untung, okey lah kita pecah 3-4 orang. Lepas tu dia orang pecah. Lepas tu dia pecah, last dia seorang sendiri. Dia Chinese, dia boleh kongsi. Dia Melayu ni, Cina ni bila kongsi, dia tak makan sampai ke modal. At least ada profit. Saya dulu join dengan orang buat housing semua ni, memang ada profit. Setahun sekali kita kira, kalau saya ada 30% share, untung 100,000, saya ambil dia 30,000 untung. Kawan ni 30% dia ambil 30,000. Yang kawan ni 40% dia ambil 40% 40,000. Dia 30 40,000, dia bagi macam tu. Tapi bila kita share dengan Melayu, sorry to say lah, saya pengalaman sendiri, jarang yang honest. Very difficult to get honest people. Memang susah. Jadi sebab itu kita tengok, kita ni sifat asat dengki itu terlalu banyak kan. Walaupun kita sembahyang, tobat, tapi kita tak boleh berubah, kita tak boleh. Itulah pilihan tu sebenarnya. Jadi bila kita tak bersatu, kita tak ada kekuatan. Dalam niaga sama juga, kita ada jawab perniagaan, persyaratan kontraktor tu tak boleh buat apa sebab ahli kita tak mahu satu. Kalau tidak, kalau dia bersatu, dan saya dulu galak terus dia ada. Saya dulu Dewan jadi naik presiden Dewan Tanggan dulu. Dia bilang tak mahu. Saya kata okey lah, kita ada 10,000 seorang, ada 10 orang, 10,000 kita ada kali 10 ada 100,000. Okey, kita benda yang boleh 100,000 tak ada juga. Jadi bila kita tak nak, itu failure orang kita lah. Jadi sambaran ni saya tengok kan, sekarang ini kita dah jauh 3 lah. Dengan Syed Malik ni, dia dah naik ke langit lah. Kita baru nak nyusul bukit belum ni. Very difficult. Pasal Cina ni, dia ni very eager. Keduanya Cina ni rajin. Melayu kalau jadi tokek, dia nak jadi tokek betul kan. Dia duduk, dia tengok je. Kita patutnya tokek ni dia kena kerja macam decide lah. Kita pukul 8 kena sampai, tengok pekerja ada ke tak ada. Begitu tengah hari kita kena check, petang kena check. Kadang-kadang staff kerja satu, kuli 40 orang. Dia datang 20 orang tapi dia kata datang 40 orang, kita bayar 40 orang. Kita kena check semua. Itu macam saya buat Masjid Obadiah di Kuala Kangsar tu. Kita buat dom, so Masjid Obadiah Kuala Kangsar tu. Atas dia ada ceiling kan. Dia buat atas dia tidur atas tu. Bukan dia bekerja. Jadi kalau kita tak datang check, dan kita datang tu tak boleh datang masa sama. Kalau dia tahu kita pukul 9 dia luar. So kadang-kadang 9, datang 10, kita kena ubah masa tu untuk check roh. Itu situ yang, jadi kalau kita malas, kita nak jadi bos. Jadi kalau nak berniaga ni, kalau katalah saya bekerja kerjaan, saya kena bila saya nak berniaga, mana saya kena multiply the effort. Kalau dulu saya kerja 8 jam, kalau saya berniaga, aku waktu kerja dalam 6 jam. Kalau kita boleh mampu buat itu, boleh lah. Kalau tak boleh lah, lebih baik lah kerja kan. Kalau tidak, kebanyakan berniaga fail. Cover ke soalan ni? Rasa? Cover. Nanti jawab tak cover soalan lah. Kalau tak cover, beritahu lah. Setakat ni cover. Nanti syok sendiri je lah. Okey, untuk terakhir untuk saya,
bagaimanakah syarikat tuan memastikan kawan kualiti dan jaminan sepanjang proses pembinaan dan langkah-langkah apa yang diambil untuk menangani sebarang kecacatan ataupun isu yang mungkin timbul selepas penyelesaian? Kita dulu, masa kita dulu, kita ada ISO. ISO mana semua aktiviti kita diaudit. Semua mengenakan borang, nak ISO ada borang. Apabila kita nak beli ada borang, lulusan ada borang. Jadi kita melalui kita audit itulah. Biasa audit dia ada 2 audit, satu internal audit, satu external audit. Internal audit ni kita check lah. Kita ada staff bahagian ISO ni, bahagian ni kita ada staff kita 3 orang. Itu kan dia akan audit lah. Tentukan apa ni, dokumen-dokumen betul, barang betul, sampah dan sebagainya. Yang kedua ni kita ada external audit. External audit ni daripada apa ni, Kuala Lumpur. Apa nama company tu? Putrajaya tu. Lupa company tu. Itu company yang buat tu, Datuk Tajuddin buat tu. Apa nama company? Dia menakkan kita kena bayar orang. Dia datang sehari pun 2-3 ribu je. Datang 2 orang lah. Dia audit dia gitu satu. Dia kata untuk nak pastikan benda tu tak lari. Itu satu. Tapi ada juga kami yang tak ada SO. Bila kami tak SO, cara kita kontrol biasanya bila beli barang kita akan panggil SO lah, suruh check betul tak betul. Kalau kita pasang barang tak betul, pertamanya barang tu bila pasang tak boleh pulang balik, rugilah. Keduanya bila pasang, upah pasang kena bayar, upah buka kena bayar, upah pasang balik sekali esok yang betul kena bayar. Jadi macam saya buat di bank negara tu, kita buat bank negara tu, setiap material yang kita bawa kita minta SO luluskan. Tapi ada sebelah saya tu, bank negara masa tu buat 2 projek. Satu projek yang sebelah apa ni, dekat jalan dengan JKR tu, dekat dengan pejabat Perdana Menteri tu, yang saya tu ada Bukit Belasan tu. Jadi yang sebelah sini ni, kerana dia baik dengan apa ni, SO, timbalan ni bawah di apa ni, ZT tu ada timbalan governor, orang Datuk apa ke, orang Melaka tu. Jadi dia dapat ihsan daripada kawan dia lah. Jadi bila dia gunakan kekuatan tu sampai dia pasang panel-panel tu tak ada kerusan. Jadi bila sampai satu ketika dia orang reject. Bila reject nak buka lagi lah. Finally dia kena terminate. Dia mana diberhentikan. Bukan saja dia berhentikan kontraktor tu. Timbalan governor pun dia minta advice to resign. Ada lah. Jadi buat mana material yang buat kata tadi memang kena betul-betul follow respect lah. Kalau spek tu kata itulah. Mana kita tak boleh ubah. Sebab yang macam ceiling. Kadang-kadang ceiling masalahnya kalau ceiling yang shade tu kan. Shade tu. Dia kadang-kadang factory ni bila insurans yang pertama keluar tu, color dia elok je ni kan. Tapi dah 3-4 bulan dia keluar lain sama je, tapi dia ada beza. Jadi kalau ada beza, kadang-kadang SO dia pasti dia tak nak terima tau. Bila tak terima, rugi lah. Itu bekalan kita kena very careful, kena check lah. Cover lah semua. Cover. Kalau tak cover, beritahu lah. Boleh. Sebenarnya saya nak bagi soalan. Nama saya Rifki. Okay, soalan seterusnya ialah, bolehkah Tuan memberikan pandangan mengenai amalan kelas triad berkaitan dengan sumber bahan dan pengurangan sisa dalam projek pembinaan? Sisa. Dia sisa dalam projek pembinaan ni, dia biasanya dia pecah-pecah lah. Satu simen dan sebagainya, banyak sisa ni. Yang keduanya yang banyak sisa dia besi. Kerana besi ni kita potong, kita bend, itu kita apa ni, rangkaikan, ikat dengan apa ni, dawai semua, baru kita pasang. Jadi banyaklah benda sisa ni kita kena buang satu tempat yang selamat lah. Biasa ada je orang buat, dia korek tempat situ, tanamnya. Tapi masalahnya bila kita buat begitu, kalau pertama dapat tahu kita masalah. Keduanya, kalau apa ni besok kalau ada pembinaan sekolah, kalau dia buat piling pun dia akan lah, ada masalah lah. Biasa kita keluar lah, kita buang ke tempat yang lain lah. Dan biasanya kita buang ni pun dia ada authority.
kita tak boleh buang mata-mata sebab kontur di Malaysia Bandar Raya. Kalau kita buang dalam lombong, dia fine kita. Kalau dia dapat tangkap, kalau tak tangkap tak apalah kan. Jadi biasanya kita buang ke tapak-tapak yang rendah. Mungkin ada tanah-tanah yang rendah, dia ada tempat perbinaan, mana kita besok dia tambul, kita buang situ lah tempat yang dibenarkan oleh kerajaan lah. Sekarang ni kerajaan ada tapak ada pelupusan sampah yang kerajaan wujudkan, macam Bandar Raya ada kad pusing tu, kad Melambur tu. Jadi setiap jabatan ni mari daerah ada tempat pelupusan sampah, kita kena hantar situ lah. Terima kasih. Soalan seterusnya, apakah pendekatan syarikat anda dalam memupuk budaya peningkatan berterusan dan pembelajaran dalam pasukan anda untuk kekal unggul dalam industri pembinaan? Dia biasanya kita tiap-tiap minggu atau tiap bulan kita ada meeting. Dia biasa konsep ni syarikat pembangunan ni kita ada sektor-sektor, ada bahagian-bahagian. Dia bahagian pengurusan kita, owner kan. Bahagian teknikal ada. Tu ada bahagian lain ni. Biasanya dalam sebulan sekali kita akan sit down lah. Check semua. Lepas itu bahagian ISO tadi, dia akan audit lah. Audit apa-apa tu. Maknanya kalau dapat yang tak betul sebenarnya, dia kena penalty lah. Kena penalty, buat correction. Mana tak betul, dia kena buat correction, kena betulkan. Itu internal audit yang saya sebut tadi. Lepas itu lah, setiap tahun sekali ada external audit. External audit daripada kerjaan lah, yang bagi kita lesen ni. Audit lah, kita kena bayar. Jadi dia datang, dia audit semua ni. Kalau katalah ada kesilapan borang, kesilapan ni, dia penalty kita lah. Kena buat balik sekolah dalam tempoh sekian banyak, kita kena siapkan. Kalau tidak, dia akan tarik balik ISO kita tu. Dia tak lesen kan lah. Jadi salah satu lah. Selain daripada kita sendiri kena awasi lah, personal lah. Jadi memang wajib lah. Wajib. Biasanya kalau kontrak yang besar, kalau nak dapat tender, kita kena ada ISO. Pasal ISO ni kontrol kita lah. Macam ada JK, dia cuma ada ISO sendiri. Dulu tak ada kan. Sekarang di kerjaan galakkan ada ISO. Boleh kerana dia ada kontrol, kualiti kontrol semua ada. Jadi semua ada borang, dia nak audit senang, ada file semua. Kalau kita hantar batu test, ada borang, kena simpan siapa dulu borang tu. Dia tak boleh simpan je lah kan. Ada siapa yang hantar barang tu untuk test. Lepas tu kadang kalau hantar JK luluskan. Lepas tu kalau hantar kepada lab tu kena sign, mengatakan barang ni, katalah. Kerana lab JKA kita tak risau, dia tak tipu. Biasa kalau lab ni kita takut juga. Macam konkret, dia nak berapa ribu pound per ini je kan. Kata tak lulus, kadang dia private, bayar sikit dia lulus lah. Jadi kita takut juga. Dulu saya lab pada sendiri. Saya lab sendiri, mana kita tak risau lah. Kerana lab ini, kita buat lab, kita pakai komputer. Mana Rizal ni bukan Rizal yang tangan boleh. Mana kita besi, kita nak tahu kan kekuatan besi, dia akan tarik sampai ambil putus lah education test tu. Jadi bila keluar tu, bila dah habis test habis, result keluar automatik terus komputer. Macam konkret pun sama. Konkret kalau kita buat kerja Keluar Kesal Sawit tu, kita wujudkan lab kita di sana lah sendiri. Kalau konkret ni kita masuk tu, dia press sampai pecah, tengok berapa tan dia punya kekuatan. Habis tu result dia keluar lah. Jadi dia comply dengan requirement ni BQ kita, quality kita, baru dia lulus. Ada orang yang lulus kan lah. Tapi dia macam tu lah. Bahawa yang lab tu kena test, kena sign. Bahawa kalau tipu, lab ni boleh disaman lah. Terima kasih. Soalan seterusnya, bagaimana syarikat anda mengintegrasikan amalan kelasteran ke dalam operasi pembinaan dalam proses inovasi semasa, mengambil kira impak alam sekitar dan kebolehan jangka panjang? Dia alam sekitar ni, siap kontraktor ni, dia kalau kontraktor dia alam sekitar ni kerjanya lah. Tapi kalau buat pembinaan ataupun developer ni dia sangat plan kepada Bandar Raya.
dia submit plan ni, Bandaraya Port akan bagi various department. Dia akan bagi plan kepada JK, cek dari segi jalan raya. Dia bagi kepada apa ni, DID ni, apa ni? DID tu, ni GPS. Dia akan cari dalam tu. Dia akan cek dari segi air, keturunan sana semua. Tu dia akan pergi kepada apa ni, Jabatan Alam Sekitar. Dia akan cek tu, various department dia bagi. So dia orang akan komen. Lulus tak lulus, dia akan bagi keputusan. Kalau sekiranya keputusan tak dapat, maka pembinaan tu tidak dapat diluruskan lah. Itu. Lepas itu dia nak dapat juga, dia kena apa yang requirement daripada jabatan. Dia kata alam sekitar, dia nakkan gini-gini ni. Dia kena comply lah. Once dia comply dengan requirement alam sekitar, baru alam sekitar luruskan, baru plan luruskan. Biasa kelulusan ni dibuat oleh kerajaan lah. Pihak kerajaan tempatan Bandaraya. Dia ada unit dia panggil one stop center. Yang mana semua plan, kelulusan semua dia bagi kelulusan lah. Dari segi safety semua dia bagi kelulusan. Dah ada kelulusan. Kalau projek kerajaan pun kecuali JK je. Kalau projek kerajaan yang lain semua kena pergi awal OC, dia kena lulus dulu. Macam PKMP ke semua kena pergi. Jadi kalau JK tak payah. Pasal JK ni satu unit yang special lah, JK ni. Pasal saya pun dulu, saya lama je duduk di Bandaraya tu. Selain daripada pernah bekerja 25 tahun, dan saya serve as a counsellor 18 tahun, meluluskan plan-plan ni dulu saya. Jadi kita kena awasi semua lah. Jadi sebenarnya pengawasan construction ni bukan saja kita sebagai kontraktor, diawasi juga oleh jabatan-jabatan lain lah. Lepas tu sekarang ni ada pula CIDB pun ada enforcement team lah. Itu saya kata tadi, enforcement team ni dia masuk ke site. Dia masuk ke site tak bagi tahu kita tu. Dia terus masuk. Oh dia getik. Oh ni tak pakai kasut. Itu check pula. Tak ada kad hijau. Oh dia list tu. Itu tulis kita. Dia interview kita. Kita pergi lah. Ni gini macam-macam lah dia. Jadi kita bukan boleh kecering apa masuk tak bagi tahu kita. Tapi jadi pandai kita macam mana nak menjawab kan. Tapi kadang jawab pun dia pun tak perhati je. Tapi biasanya kita akan jaga orang kita, pastikan dia ada kad tu, ada kasut, ada topi. Itu yang tiga yang besar sangat dari segi security. Takut kalau paku jatuh ke kepala kan, ataupun pijak paku ke ataupun benda kan, itu yang masalah. Itu kita check macam tu lah. Untuk soalan yang terakhir, bagaimanakah syarikat anda berkolaborasi dengan subkontraktor dan pembekal untuk memastikan koordinasi yang lancar dan penyampaian bahan dan perkhidmatan untuk projek pembinaan? Dia itu yang very important in construction. Saya tadi saya ada task tadi lah. Dia tu saya kata kita kena bilang rapport baik dengan pembekal. Kalau macam simen kan, kalau masa tak ada simen, dia tak bagi kita simen. Kita nak beli simen, satu lori lebih dalam 200 bag kalau lori kecil. Kalau lori panjang tu 600 bag. Kita beli lamsam sekali lah. Jadi kalau dia tak dapat kita, dia hantar geng-geng dia dulu lah. Dia tinggalkan kita. Jadi kita kena report dengan mana. Maknanya kita nak report mana, kita ambil. Lepas tu kalau kata dia bagi kita kredit 30 days term. Kemudian dalam balik baru kita dengan dia tu 30 hari kita bayar lah. Tak ada duit hutang bayar. Tapi dah lama tu dia dah percaya kita boleh drag lah. Dia okey kasihlah 45 hari term. Main susah lah kita. Dia pun dah percaya kita, dia bagi. Jadi kalau kita repo baik tu, dia akan bekal kita lah. Pasal depa ni, pembekal ni, dia paling takut sama kontraktor Melayu. Dia takut kita tak bayar. Kecuali kita bayar cash lah, mana nak bayar cash. Kalau besi tu 1 tan berapa, mana kan nak bayar cash, mana nak bayar cash. Mesti kita gunakan fasiliti hutang. Jadi kita kena honest lah. Honest pada diri kita dan honest pada orang lain. Bagaimana kalau kita berhutang orang, kita anggap ni yang berhutang ni bukan dia, kita berhutang pada dia. Mana kita tak pasal bayar lah. Kalau kita tak boleh bayar, kata term kita 45 hari, we cannot, kita pun tak dapat payment. Kita cover dia tunjukkan lah, ni payment kita claim so much, and yet until today kita tak dapat lah, okay. So boleh kata kita tunggu ni payment. Tapi bila sampai payment,
kita terus bayar lah. Jadi bila dia tengok kita sincere dengan dia akan percaya kita. Dan dari segi bekalan tu tak susah lagi dah lah. Macam kita simen lah, permit lah, batu-batu kecil semua, daripada kuali semua kita hutang. Kalau nak bayar cash, mana kita bayar kan? Semua kita hutang. Kita beli piling pun hutang, semua kita hutang. Saya dulu mula dulu tak dapat hutang. So belilah, kadang saya buat dulu mula saya buat ni bomber. Beli satu load, pukul claim payment, dapat payment beli lagi. Sebab itu mula kita tak ada duit. Tapi bila dah sama, bila dia dah percaya kita, dia bagi kita term facilities 30 hari, 45 hari, maksimum 2 bulan lah. 2 bulan. Saya pun tak ada kena. Bila saya sub kerja pada orang, dia guna company kita untuk ambil facilities itu, dia tak bayar pada. Jadi apa kita buat? Biasa contractor ni dia ada payment dia, dia tahan kita 5% tu. Dia panggil retention fund. Kalau 1 juta, dia tahan lah 50,000 ke, 500,000 ke kan. Jadi lepas period maintenance period tu, kalau setahun ke setahun setengah ke, dia akan bayar kita lah. Biasa duit itu kita tak bagi kasar lah, kita bagi hutang orang lah. Tapi kita kena bincang balik dengan yang kita berhutang tu kan. Pasal dia akan charge kita certain interest lah, rugi dah. Begitulah memang. Itulah cara kita. That's why kata projek ni kalau kita total sub kita tak jaga, may as well kita berhentilah kan. Kerana beban semua pada kita, duit pada orang lain. Kalau kita nak berjaya, kena buat sendiri ya. Itu saja soalan okay. nak tanya Encik tentang Ada lagi tak ada? ada.